Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good afternoon, everybody. For today's lesson, we're going to proceed with new chapter which is on simple harmonic motion. Okay. So simple harmonic motion ni biasanya kita termkan biasa dengan simbol SHM. So nanti later on saya akan sebut perkataan SHM. SHM tu that one is actually for simple harmonic motion. Okay. So kalau in physics, when we say SHM, kita tahu okay that one is simple harmonic motion. Simple harmonic motion ni sebenarnya adalah gerakan ayunan ringkas yang berlaku secara berkala lah. Okay. So nanti kita akan tengok apa yang kita perlu tahu untuk on the first part of this chapter, what we supposed to know. Okay. Right. Here will be the learning outcome for today's lesson. Yang pertama adalah kita nak explain what is mean by SHM or simple harmonic motion. Apakah yang dimaksudkan dengan simple harmonic motion? Yang kedua, kita nak solve problem related to SHM displacement equation where the equation is x equal to a sin omega t. Okay. This one is a formula x equal to a sin omega t. Kita nak gunakan formula ini untuk kita selesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan simple harmonic motion. Right. C, derive the equation for velocity where velocity is equal to differentiations of displacement or dx per dt ataupun sama dengan plus minus omega darab dengan square root a kuasa 2 tolak dengan x kuasa 2. Okay. Kalau awak tengok kepada formula-formula ni, it seems to be very complicated equation, tetapi formula ini telah pun diberi di dalam list of formula. Okay. Formula ni sebenarnya telah pun diberi dalam list of formula yang mana awak perlu tahu menggunakan formula ini sahaja. Okay. Tetapi instead of use the formula, kita juga perlu tahu derive the equation. Untuk V, dx per dt or equal to plus minus omega times square root a square minus x square. For acceleration, kita ada a dv per dt sebab a itu merujuk kepada acceleration dan acceleration sebenarnya rate of change of velocity or dv per dt. So dia sebenarnya adalah hasil differentiation 2 kali displacement terhadap masa which is equal to negative omega square x. Okay, the formula. Okay, instead of kita differentiate v respect to time, acceleration juga sebenarnya sama dengan negative omega square x. Okay, lepas tu yang ketiga, the energy, kinetic energy dengan potential energy ni saya akan bincang besok lah. Saya fokus kepada dua yang pertama dulu derive equation untuk velocity dan juga derive equation untuk acceleration. Lepas tu kita akan tengok beberapa contoh, dua contoh. Okay, 9.1 dengan 9.2 untuk kelas hari ini. Alright. Kalau kita cuba perhatikan kepada apa yang tertera pada skrin di sini, this one is actually the definition for simple harmonic motion. Okay. Simple harmonic motion or SHM merujuk kepada periodic motion, gerakan yang berlaku secara berkala. Berkala ni maksudnya gerakan yang berlaku secara ulang-alik. Okay. Periodic motion, okay, without loss of energy, there are no energy loss, where the acceleration of a body is directly proportional to the displacement. Nilai acceleration berkadaran terus dengan displacement, okay, from the equilibrium position, tetapi dia opposite direction dengan displacement. Okay. So kalau kita tengok simple harmonic motion ni adalah gerakan yang berlaku secara berkala, periodic motion, dan tak ada langsung tenaga terbebas, there are no energy loss. Okay. Selain daripada itu, accelerations of the motion, pecutan pergerakan tersebut berkadaran terus dengan displacement. Okay, maksudnya semakin jauh objek itu terdisplace, maka acceleration akan lagi besar lah.
Tetapi antara acceleration dengan displacement ni, they are opposite in direction. Okay, cuba kita tengok kepada formula ini. This formula is a formula that shows a system experience simple harmonic motion. Formula ini adalah formula yang menunjukkan bahawa sistem experience simple harmonic motion. So kita ada A dengan X, yang mana A berkadaran terus dengan X. Dekat mana kita dapat A berkadaran terus dengan X? Daripada definition bagi simple harmonic motion tadi. Kita kata predict motion. Acceleration, you see this one, accelerations of a body directly proportional to the displacement. So jadi A dengan displacement ni sebenarnya dia berkadaran teruslah. Okay, semakin jauh objek itu terdisplace daripada equilibrium position, maka acceleration kita makin besar lah. Okay, ataupun kita ada this formula lah, kita kata from this equation acceleration is directly proportional to the displacement. Kenapa ada negatif di sini? Sebab negatif ni merujuk kepada opposite direction tadi. Okay, antara acceleration dengan displacement, they are opposite in direction. Cuba perhatikan kepada figure di belah atas ni. Okay, cuba perhatikan kepada figure di sebelah atas. Nanti saya akan tunjuk figure lain. Okay, tapi kita perhatikan dulu pada figure ni. Di sini merujuk kepada equilibrium position. Saya tandakan sebagai O ataupun kosong. Kosong ni adalah tempat di mana jika sistem ini lost energy, dia akan berhenti di sini. Okay, jika sistem ini lost energy, dia akan berhenti, dia akan berehat di sini. Okay, that one kita panggil dia sebagai equilibrium position. Okay, kita define sini. Equilibrium position sebenarnya adalah positions of a body would come to rest. Okay, so kalau dia berada dalam keadaan rehat, inilah kedudukan. If it in oscillation, kalau dia sedang berayun, oscillate, okay, dia akan oscillate, okay, dia vibrate, dia akan oscillate daripada sini sampai ke sini. Okay, this one is the displacement of oscillation. Daripada negative X on the left side to positive X on the right side. So dia akan oscillate mencapai displacement yang sama. Dia sebab apa? Sebab there are no energy loss. Okay, tak ada energi yang terbebas. So pergerakan tu sentiasa akan berlaku dan acceleration kita nanti berkadaran terus dengan displacement. Okay, tetapi direction dia opposite. Okay, direction dia opposite. Aku cuba perhatikan pada sini. Bawa perhatikan pada tempat yang saya tunjuk sini. Ini adalah displacement. Displacement ke kanan kan? Okay, ke kanan. Alright, yang biru ni merujuk kepada acceleration. So displacement ke kanan, tetapi acceleration kita ke kiri. Acceleration sentiasa toward the equilibrium. Okay, kalau belah kanan, acceleration akan ke kiri. Kalau sistem tu, maksudnya mass ni berada di sebelah kiri, acceleration akan ke kanan. Okay, so acceleration sentiasa toward equilibrium position. Itu untuk simple harmonic motion lah. Okay, in terms of definition bagi simple harmonic motion, acceleration, it is a predict motion without loss of energy. Gerakan berkala tanpa melibatkan sebarang tenaga terbebas to the surrounding. And then acceleration berkadaran terus dengan displacement, tetapi they are opposite in direction. Okay, itu adalah keyword yang kita perlu include apabila kita define simple harmonic motion. Simple harmonic motion is periodic motion without loss of energy, acceleration directly proportional to the displacement, but between acceleration and displacement, they are opposite in direction. Alright, and examples of system that execute simple harmonic motion, kita ada 3 case di sini. Case yang pertama, kita ada horizontal spring. Okay, yang ni horizontal spring. Horizontal spring ni, we need to assume there are no friction between the mass and also the surface.
no friction here. Jadi sistem ni akan oscillate bermula daripada sini sampai ke sini. No energy loss maksudnya dia akan oscillate, sentiasa oscillate bermula daripada, kalau kita tarik dulu, bermula pada positive X, pergi ke kosong equilibrium, and then dia akan pergi ke negative X. Dan proses akan berlaku secara continuous. Okay, dia akan oscillate di sepanjang ni. Okay, so dia tidak boleh lebih, dia tidak boleh kurang lah. Maksudnya dia akan oscillate sampai ke X, sampai ke negative X, patah balik ke kosong, ke positive X, daripada positive X pergi ke kosong, pergi kepada negative X, dan proses akan continuous. Okay? Oscillation ni akan continuous bagi simple harmonic motion sebab there are no energy loss to the surrounding. Kes yang kedua adalah untuk vertical spring. Okay, yang kita hang, spring yang kita hang, kita gantungkan spring tersebut. Right. Initially katakan ini adalah equilibrium position. Equilibrium position bermaksud keadaan apabila kita tidak compress ataupun kita tidak stretch spring. Okay? Spring tu berada pada kedudukan ini. Okay, saya contoh. Sekejap lagi saya tunjuk animation. Okay. Contohnya dekat sini adalah equilibrium ni. O, equilibrium. So kalau we did nothing to the mass tu akan berada di sini. Okay, mass tu akan berada pada keadaan rehat di situ. Okay, equilibrium position adalah position di mana the object will come to rest. Okay. Jadi apabila kita compress ataupun kita stretch the spring, initially macam mana kita nak pastikan spring kita ni oscillate, kita kena tarik dia, kita stretch, kita regangkan dia ataupun kita compress. So kalau kita regangkan dia, kita tarik ke bawah, okay, akan ada restoring force lah. Restoring force kita tahulah, restoring force sebenarnya force yang cuba menarik balik sistem tersebut supaya dia berada dalam keadaan equilibrium. Dia dipatah balik ke tempat asal dia, restoring force. Jadi kalau kita stretch the mass and then kita release. When we release, mass ni akan oscillate daripada sini sampai ke positive X, dan dia akan patah balik daripada positive X kosong ke negative X. Lepas tu dia naik semula daripada negative X ke kosong ke positive X, dan proses berlaku secara berulang. Okay, yang berulang ni contoh yang kita tengok inilah sebelum ni. Untuk simple pendulum yang kita dah buat eksperimen, simple harmonic motion by using a simple pendulum. Kalau awak perhatikan, okay, kalau awak perhatikan kepada sistem that execute simple harmonic motion, right after you count 10 oscillation, sistem tersebut masih lagi swing. Okay, pendulum tersebut masih lagi berayun. Okey, kenapa pendulum tersebut masih lagi berayun? Disebabkan oleh pendulum tersebut sebenarnya execute simple harmonic motion. Dia sebenarnya experience simple harmonic motion. Sebab apa? Syarat untuk pendulum to execute simple harmonic motion, to show or to perform simple harmonic motion, titas sepatutnya kurang daripada 10. Jadi kalau sebelum ni awak menggunakan titas 9, 8, ada yang guna 9, ada yang guna 8, dan awak dapati apabila kita count walaupun oscillationnya dah 10 kali, tetapi sistem tersebut masih lagi oscillate. Okay, disebabkan apa? Disebabkan sistem tersebut sebenarnya execute simple harmonic motion. There are no energy loss to the surrounding. Okay, there are no energy loss to the surrounding. Tapi kalau kita tengok end up benda tu akan berhenti disebabkan faktor rintangan udara lah. Okay, rintangan udara. So kita sekarang ni kita just open mind, kita kata benda itu berlaku tak ada langsung rintangan udara. Di sekeliling sistem tersebut tak ada langsung rintangan udara, maka kalau kita gunakan simple pendulum, kita ayunkan simple pendulum tersebut menggunakan sudut kurang daripada 10 degree. Okey, didapati pendulum tersebut kekal swing. Okey, contoh kalau kita tengok pada grandfather clock kan, grandfather clock tu, okey, kalau kita tengok kepada cerita-cerita seram ya, cerita-cerita seram dulu kan, kita ada detik 12 malam, dia menggunakan grandfather clock tu. Grandfather clock tu adalah clock yang ada jam yang ada pendulum dekat bawah tu. If you notice, the pendulum in the grandfather clock tu is keep swinging non-stop.
Okay. Kalau stop tu maksudnya ada rosak lah, mungkin berlaku kerosakan lah. Okay, dia akan swing tanpa stop. Kalau awak perhatikan, the angles of swinging tu sebenarnya terlalu kecil lah. So angle of swinging tu kurang daripada 10. So kalau angle of swinging kurang daripada 10, itulah yang menyebabkan sistem tersebut ataupun pendulum tersebut akan kekal berayun tanpa berhenti. Sebab sekarang ni dia telah pun experience simple harmonic motion. Okey, cuba tengok untuk kes yang ni. Horizontal spring. The horizontal spring here is execute simple harmonic motion. Apa akan berlaku di sini? Tengok Okey, di sini U ni sebenarnya adalah equilibrium position. Jika sistem ini tidak oscillate, mesh yang warna biru ni akan stop duduk berada di sini. So, kalau awak perhatikan, okey, dia swing, okey, ni dah lari ni, dia punya kedudukan ni dah lari ni. Dia sepatutnya U ni di tengah-tengah ni dia tengah-tengah di antara point A dengan point B. Okay, you just imagine that one tengah-tengah lah di antara point A dengan point B. Jadi sekarang ni kita tengok sistem ini is keep swinging. Okay, if the system is keep swinging, cuba tengok kepada tempat di mana dia berhenti. Hujung ni berhenti pada hujung B. Okay, yang ni berhenti pada hujung A. Okay, cycle yang pertama, okay, B pergi ke A. Okay, then daripada B pergi ke A. Inilah yang dinamakan periodic motion. Dan kalau kita perhatikan, the displacement dia adalah di range-nya bermula daripada A to B all the time for every cycle A to B. Jadi it shows that there are no energy loss. Periodic motion without loss of energy. Okey, cuba tengok kepada anak panah biru dengan anak panah merah ni. Yang biru menunjukkan displacement, yang merah menunjukkan acceleration. Okey. Kalau dia displace jauh, okey, A pun makin besar, tetapi cuba tengok kepada arrow tersebut, satu ke kiri, satu ke kanan. Dia nak menunjukkan bahawa antara acceleration dengan displacement dia opposite in direction. Okey, yang ni adalah acceleration, yang merah ni A. Okey, yang biru ni adalah displacement lah, X. Okay, di antara A dengan X, they are opposite in direction. This one is for horizontal spring that execute simple harmonic motion. Okay, cuba kita perhatikan kepada vertical spring. Okay, kalau perhatikan kepada vertical spring, dia oscillate di sini. Okay, it oscillate non-stop. Okay, it oscillate non-stop. Kalau kita boleh express menggunakan sinusoidal graph. Okay? Kita akan dapati dia bentuk sinusoidal graph ni. Cycle yang pertama dia akan pergi tengok kepada awak tengok kepada dotted tersebut. Okay? Dia bermula pada kosong. Dia mula pada kosong pergi naik atas ni. Okay? Using the pointer. Okay, dia bermula pada sini. Okay, right, naik sini, pergi sini. Okay, dia akan membentuk graf sinusoidal nanti untuk simple harmonic motion. Okay, semua sama ada horizontal spring ke, vertical spring ke, ataupun simple pendulum, nanti kita boleh perform menggunakan graf sinusoidal graph. Okay, yang ni. Right. Bagi kes yang ketiga, kita ada simple pendulum. Kalau kita ada simple pendulum, pendulum tu is keep swinging. Dan kalau tengok, dia swing daripada sini sampai ke sini. Alright. Ni dia tidak melebihi garisan ini. Nampak tak garisan ni? Garisan ni yang saya note dengan pointer ni, that one dia tak melebihi garisan ni. So ini menunjukkan bahawa displacement dia sentiasa sama. For every cycle, displacement dia sentiasa sama. And then dia akan perform sinusoidal ni. Dia akan membentuk sinusoidal graph. Okay, bagi ketiga-tiga case termasuklah spring, dua spring tadi, sama ada horizontal spring ataupun vertical spring, dan juga simple pendulum. Okey,
Here is a few terminology which is very important in simple harmonic motion. The first one is amplitude. The second one is period, and then the third one is frequency. Okay, amplitude. Apa maksud amplitude? Amplitude merujuk kepada maximum displacement from where? From equilibrium position. Okay, maximum displacement from equilibrium position, where because it is displacement, hence the unit will be meter. Period adalah time taken to complete one cycle, second. And then frequency adalah satu per period lah. Unit is hertz. Okay, cuba perhatikan amplitude dan juga period. So period ni yang awak count sebelum ni, awak count 10 tu kan. Okay, awak count 1, 2. 1 tu sebenarnya merujuk kepada satu period. 2 merujuk kepada 2 kali period, 2 cycle. 3 merujuk kepada 3 kali period, which is 3 cycle. Okay, that is why apabila awak nak dapatkan nilai period untuk eksperimen hari tu, awak kena divide by 10. Sebab awak count 10. 10 tu merujuk kepada period untuk 10 cycle. Kita nak period adalah masa untuk satu cycle. Kalau kita nak dapatkan untuk satu cycle, kita kena bahagikan dengan nilai 10. Sebab kita kira untuk 10 ayunan. Kalau kita kira untuk 20 ayunan, kita kena bahagi dengan 20. Kalau kita kira 50 ayunan, kita kena bahagi dengan 50. So ini adalah beberapa terminologi yang penting untuk simple harmonic motion. Okay. Awak cuba perhatikan kepada figure. Okay. Cuba perhatikan kepada figure. Alright. So sekarang dia ini merupakan dia ni yang bulat ni merupakan uniform circular motion lah. Objek yang bergerak secara membulat dengan gerakan dengan V yang uniform, juga experience simple harmonic motion. Okay, juga experience simple harmonic motion. Cuba tengok, dia stop di sini. Alright, bermula pada sini, cuba perhatikan. Okay, dia mula pada sini. Alright, and then dia stop di sini. So it make one complete cycle. So if it make one complete cycle, okay, sebenarnya dia dah pun sampai 360 darjah ataupun 2 pi. Kalau separuh perjalanan ni, okey, kat sini separuh perjalanan ni 180. Alright. Okey, kalau separuh kita akan dapat 180, separuh perjalanan 180. Okey, kalau dah full complete 360, which is satu pusingan lengkap. Okey. So kalau kita kira, kalau kita refer kepada time domain daripada kosong sampai ke daripada kosong sampai ke 360 darjah ni, ini sebenarnya satu period. Okey, ini sebenarnya satu period. Yang ni. Okay. Kalau kita tengok kepada time domain. Kalau kita tengok kepada space domain, jarak di antara initial point tu 300, apabila dia mencapai 360 darjah ni, ini sebenarnya adalah wavelength. Satu wavelength, satu gelombang lah. Okay. Itu kalau kita tengok time domain, okay, daripada sini, daripada sini sampai ke sini, kita ambil okay. Masanya sebenarnya adalah period lah. Okay, daripada sini, masanya adalah period. So kalau kita tengok in terms of space domain, jarak daripada sini ke sini sebenarnya sama dengan wavelength, okay, or lambda. So macam mana kita nak dapatkan omega? Macam biasalah, kita ada V sama dengan R omega, jadi omega sama dengan V per R. Okay. So sekarang ni, awak tengok kepada tiga ni. Tiga ni adalah sistem that execute simple harmonic motion. Kita boleh express nanti by using a graph. Graph yang kita akan dapat adalah sinusoidal graph. That one is also sama. Benda yang sama. Graph yang kita akan dapat adalah graph sinusoidal. Kalau dia dah bergerak sejauh 360 darjah, bermaksud dia dah complete untuk satu cycle. Okey. Jadi sekarang ni, cuba tengok kepada formula.
Okay. Okay. Untuk equation, saya akan guna hand drawing, handwriting to explain about the equation. Okay, tadi dia kata simple harmonic motion, equation yang pertama adalah displacement. Equation untuk displacement, where displacement kita ada x equal to A sin omega t. Okay, this one is an equation for displacement. Bagi simple harmonic motion lah, x is equal to A sin omega t. So kita tengok daripada formula ini, okay, A merujuk kepada amplitude. Okey, amplitude tadi apa? Amplitude adalah maximum displacement. Okey. A merujuk kepada maximum displacement. Okey. X adalah displacement from equilibrium. Equilibrium maksudnya from kosong. Okay, from origin lah kosong. Okay, so kalau saya ada sistem, saya sekarang ni saya ambil spring system, spring mass system. Saya ambil spring mass system. Okay, katakan ni is my spring. Okay, dan saya attachkan spring tersebut dengan satu mass. Okay, katakan ni is mass. Okay, I did nothing to the spring. Jadi di sini adalah equilibrium position saya lah. Equilibrium position merujuk kepada tempat di mana sistem itu akan berhenti. Okay, dia berada dalam keadaan rehat, akan berhenti from oscillating. Di situ. So kalau saya nak supaya sistem saya ni oscillate, saya kena give a force dulu. Saya kena give a force. Saya kena make something to the spring. Sama ada saya stretch my spring ataupun saya compress my spring. Okay. Jadi sekarang ni let's say kalau saya stretch my spring. Saya tarik spring saya. Okay, saya guna warna merah. Saya tarik sampai ke sini. Mass. Okay. So jadi ini kedudukan mass saya. Ni saya notekan sebab dia sebelah kanan, saya notekan sebagai A. Yang mana A ni merujuk kepada amplitude ataupun maximum displacement yang saya tarik tadi. And then saya lepaskan. Kalau saya lepaskan, mass ini akan oscillate daripada A pergi patah balik ke origin dia kosong, and then dia akan menyebabkan, disebabkan dia dah bergerak tadi, dia akan menyebabkan sistem ini terkompres. Okay? Sistem ini terkompres ke kiri, yang mana dia akan pergi sejauh jarak yang sama, which is ke kiri. Jarak yang A juga tetapi ke kiri. So I put sebagai negative A. Jadi jarak daripada origin ke maximum displacement ni sebenarnya adalah amplitude. Okey. Okay, so kalau jarak-jarak di sini, let's say jarak ini jarak ni sebenarnya adalah X. Okay, X tu adalah displacement from equilibrium position. Tak kira lah sama ada dia maksimum ataupun dia bukan maksimum, dia sebenarnya adalah X. Okay, so kalau kita kata X at maximum displacement adalah amplitude. Kalau let's say saya bagi contoh nilai. Kat sini kosong, kat sini 5 cm, kat sini negatif 5 cm. Okay.
So daripada kosong ni akan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 cm. Kat sini akan ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Jadi 1 ni sebenarnya displacement, 2 pun displacement, 3 pun displacement. Daripada mana kita kira? Daripada equilibrium position. Ini adalah X. 4 pun displacement, 5 pun displacement. Tapi 5 ni special sebab dia paling maksimum. Kita panggil dia sebagai amplitude. So apabila dia bergerak ke kiri, sama, same thing happen apabila dia bergerak ke kiri. 1 ni pun adalah displacement. Okey, 1 cm ke kiri daripada equilibrium position, 2 cm ke kiri daripada equilibrium position, 3 cm ke kiri daripada equilibrium position. Apabila kita sampai sini, okey, this one special, 5. 5 tu merujuk kepada maximum displacement, yang mana maximum displacement tu kita tak panggil dia sebagai displacement biasalah, kita panggil dia sebagai amplitude. Okey. Itu untuk pengenalan kepada equation bagi displacement on simple harmonic motion. We have X equal to A sin omega T. Okay, so kita dah tahu mana X, mana A, alright, T. T itu merujuk kepada bila-bila masa, bila-bila masa sahaja. So dia tidak semestinya untuk one complete cycle, bila-bila masa, separuh perjalanan, suku perjalanan, kalau satu complete cycle kita panggil dia sebagai period. Kalau bukan complete cycle, maksudnya kita ambil pada bila-bila masa. So suku separuh perjalanan, suku perjalanan 2.5 jauh perjalanan, 2.5 masa perjalanan tu kita panggil dia sebagai masa biasa. So kalau period untuk satu, special untuk satu complete cycle. Ada azan. Okey. Lepas tu perhatikan ada omega in the formula. What does it mean by omega? Omega tu sebenarnya adalah angular frequency. Kita panggil dia sebagai angular frequency. Dia sama je dengan sebelum ni. Omega adalah sama dengan 2 pi per tempo, 2 pi per t, ataupun omega sebenarnya sama dengan 2 pi frequency. Okay, dia sama dengan circular motion sebelum ni. Okay, omega kita ada sama ada 2 pi per tempo ataupun 2 pi frequency. Okay, so itu adalah sedikit berkaitan dengan parameters yang kita gunakan bagi equation displacement for simple harmonic motion. Okay, kita perhatikan daripada equation tadi. Okay, daripada equation ni, from this equation kita dah ada tadi, we have X sama dengan A sin omega T. Okey, ini adalah equation displacement. So daripada equation displacement ni sebenarnya kita boleh dapatkan nilai V, yang mana velocity sebenarnya sama dengan rate of change of displacement ataupun dx per dt. Okay. In terms of formula, because velocity is rate of change of displacement, so velocity sebenarnya sama dengan dx per dt. So untuk untuk yang ni, dx per dt ni kita nak guna x yang mana? Kita nak guna x ini. Kita nak substitutekan dalam formula pembezaan kita ni. Kita nak guna x ni. So kalau kita guna x ni, saya akan gantikan x saya ni dengan alright, A sin omega T. Okay, saya akan gunakan A sin omega T.
Okey, hukum pembezaan yang kita perlu tahu sebelum tu, kita kena tahu d per dt bagi sin theta sama dengan cos theta. Okey. D per dt bagi sin theta sebenarnya sama dengan cos theta, dan satu lagi d per dt bagi cos theta, sin kita dah ada, akan sama dengan negatif sin theta. Okey, yang ni adalah differentiation rules bagi cos dan juga sin. Okey, you can check from the Google nanti. D per dt bagi sin theta adalah cos theta, tetapi D per dt bagi cos theta adalah negatif sin theta. Okey, sebab yang ni kita akan gunakan this one the things that we're going to refer when we are going to derive formula untuk V in simple harmonic motion. Okey, so kita tengok D per dt A, yang ni tak ada dalam sebutan masa A ni, tak ada masa, kita tak perlu differentiate lah. So kalau kita tak perlu differentiate yang ni, kita keluarkan sahaja, letak A ni di bahagian depan A. Lepas tu kita proceed dengan D per dt bagi sin omega T. Okey, untuk memudahkan kita, I put that one inside in the bracket. Omega T, this omega T I put in a bracket. Because that one is a phase, fasa. Okey, omega T. Cuba tengok kepada sini. Our theta sebenarnya sama dengan omega T. Kalau saya compare yang ni, sin theta yang ni, okay, sin theta, theta ni sebenarnya sama dengan omega T lah. Okay, theta tu kita boleh gantikan dengan omega T. Jadi kita nak differentiate bagi yang ni, yang pertama, perhatikan betul-betul. Yang pertama awak kena differentiate yang dalam bracket ni dulu. Okey, yang pertama awak differentiatekan yang ni dulu. Ni yang satu. Yang kedua, awak differentiatekan sin. Okey, daripada sini pergi ke sini yang kedua. Yang ketiga, awak akan copy balik yang ni. Ketiga ni awak copy balik everything in the bracket. Okey. Ketiga nanti awak copy balik everything in the bracket. 3 kat sini. Jadi, saya akan mulakan differentiate menggunakan differentiation rules dalam cloud warna hijau. Okey. So yang ni we did nothing to the A. Okey, keluarkan je A. Alright. Differentiate omega T respect to masa. Kita akan dapat apa? dt over d apa tadi? Differentiate omega T. Kita differentiate in bracket dulu. Saya tengok dalam nombor 1 dulu. Differentiate dalam nombor 1 dulu. Okey, ingat tak kalau kita dulu awak ada X sama dengan 2T. So awak pun nak dapatkan dx per dt. Dx per dt sama dengan apa ni secara matematiknya? 2. Bagus. Okey, dx per dt sama dengan 2. So sekarang ni cuba tengok kepada benda yang saya highlight sekarang ni, omega T. So sort of omega kita ni adalah 2, masa tu T. So kita akan dapat apa kalau saya differentiatekan omega T? 1 omega. Omega lah, kita ambil tempat yang ni kita dapat 2 kan, nampak tak 2 tu kan? Okey, kalau yang ni kita akan dapat omega. Differentiatekan yang nombor 1 tu, inside the bracket. Okey, yang ni sebenarnya adalah saya ambil contoh apa yang awak belajar dalam math sebelum ni. X sama dengan 2T. Kalau dx per dt awak akan dapat 2. Okey. Alright. So kita dapat 2. 2 tu kita ambil mana? Kita ambil nilai sebelum T which is 2. Sekarang ni nilai sebelum T kita adalah omega. So kita guna A omega. Lepas tu kita tengok sin. Differentiate sin kita akan dapat apa tadi? In the green cloud? Cos. Kita akan dapat cos.
Alright, and then yang ketiga, kita kena copy balik everything in the bracket, omega T. Okay, jadi kita dah dapat sekarang ni equation bagi V, which is sama dengan A omega cos omega T. Okay, so sekarang ni awak boleh check. Okay, dalam note awak tu, ini sebenarnya equation untuk V in simple harmonic motion. We have V sama dengan A omega cos omega T. Okay. So, cuba perhatikan daripada V. Equation V ni, kita boleh dapat A. Sebab A adalah rate of change of, what is A? Rate of change of velocity. Yes, kalau rate of change of velocity will be dV per dt. Dan nilai V saya ni, this V, saya akan gantikan dengan A omega cos omega T. Okay. Saya akan gantikan di sini. I'm going to substitute this one. Okay. Nilai V here, saya akan gantikan dengan A omega cos omega T. Sebab this one is actually the V. Okay, the V ni sebenarnya yang ni. Okay, cuba tengok yang depan ni. Ada sebutan T tak ada ni? A omega. Ada sebutan T tak ada? Tak ada kan? So kalau tak ada, kita keluarkan je A omega. Okay, so kita akan proceed dengan D per dt bagi cos omega T. Okay, konsep yang sama. Kita ambil yang ni dulu. Satu yang ni, lepas tu pergi kepada dua yang ni cos. Lepas tu tiga, copy semula everything in the bracket. Okay? Okay, so saya akan mulakan buat differentiation bagi case ini. So saya akan dapat A omega, saya just rewrite semula A omega. Okay, differentiatekan omega T. Kita akan dapat apa? Omega. Omega, good. Okay, kita akan dapat omega. Lepas tu differentiatekan cos in the green cloud. Sign. Negative sign. Yes, good. Very good. Negative sign. Okay, so lepas negative sign, saya kata we need to copy semula everything inside the bracket. Sin omega T. So kita boleh selesaikan. Kita selesaikan, kita akan dapat apa? Negatif A omega kuasa 2 sin omega T. Ini adalah A kita. Okey, so dapatlah formula ini. Dan formula ni sebenarnya formula untuk acceleration in simple harmonic motion. Okey, so ini kita perlu tahu derive dua ni. Kita perlu tahu derive. Okey, so yang warna biru ni saya bawa ke sini. Yang warna biru ni, okay. Yang warna biru ni sebenarnya kita boleh tahu Vmax. Okey, kita nak tahu nilai Vmax. Okey, Vmax. Okey, kita akan dapat A omega. Sebab apa? Untuk Vmax, cos omega T sama dengan 1. Okey, V A omega. Okey, untuk kita dapatkan nilai maksimum V, cos omega T itu sepatutnya kita samakan dengan 1. Kenapa cos omega T kita sepatut samakan dengan 1? Kita pergi kepada basic graph untuk cos. Okay, basic graph untuk cos. Cuba tengok basic graph untuk cos. Okay. So kalau basic graph untuk cos, kita akan dapat macam mana graph cos. Cos, dia bermula dari sini kan? Betul tak? Betul. Kalau sin dia mula pada mana?
Dari bawah. Dari bawah ataupun daripada kosong? Dari kosong. Kalau graf sin bentuknya bermula daripada kosong. Sekarang ni graf kita adalah graf cos. Kita nak dapatkan maksimum. Ingat, kita nak dapatkan maksimum. Kalau untuk dapatkan maksimum, kita akan ambil nilai maksimum di sini. Okey, nilai di sini. Kalau sini kosong, nilai di sini sebenarnya 1 dan sini negatif 1. Jadi that is why untuk kita dapatkan maksimum, cos theta kita ni kita equatingkan dengan 1. So kalau kita equatingkan dengan 1, gantikan, alright, asalnya kita ada V sama dengan A omega cos omega T. So kita gantikan di sini A omega, sini 1. Okay, V di sini dah jadi V maximum. Jadi untuk kita dapatkan V maximum, kita cuma guna formula A omega sahaja. Okey. A omega, cuba perhatikan betul-betul. A omega, mana A omega? Change that one to, okay, A omega, saya tukar pada warna hijau ni lah. Okey. Daripada V max, A omega ni, saya cuma ambil yang ni saja. Okey. So saya dapatlah V max saya is A omega. Cuba perhatikan untuk yang ni. Untuk acceleration. Kalau untuk acceleration, A max saya sebenarnya sama dengan apa? If you notice, dia sebenarnya lebih kurang sama je dengan hijau tu. Kita akan ambil di mana? Kita akan ambil nilai sebelum cos ataupun kita akan ambil nilai sebelum sin. Yang ni pun sin omega t, untuk kita dapatkan maksimum, sin omega t kita ni mesti sama dengan 1. Okey, jadi A maksimum kita adalah sama dengan negatif A omega kuasa 2. Okey, ini adalah formula untuk kita dapatkan nilai maximum acceleration. Okey, negatif kita boleh masukkan ataupun kita boleh ignore sahaja untuk kita dapatkan maximum acceleration. Okey, kita boleh sama ada kita nak abaikan, boleh juga abaikan negatif tersebut ataupun kita nak substitute pun boleh. Sebenarnya saya ambil daripada mana A omega ni? Okey, sebenarnya saya ambil daripada formula asal A tadi. A sama dengan negatif A omega kuasa 2 sin omega T. Okey, jadi untuk yang ni saya akan rujuk kepada graf sin. Kalau saya rujuk kepada graf sin kita bermula daripada origin pergi sini. This one is graf sin. Dan saya nak dapatkan maksimum. Kalau saya nak dapatkan maksimum, kedudukan maksimum adalah di sini, kosong. Okey, cuba perhatikan. Untuk yang ni, ke sini. Okey, it make one complete cycle. Kat sini berapa ni? 360 darjah. Kalau 360 saja, kat sini berapa agak-agak? Separuh daripada 360 darjah. 180. 180. So kita nak ambil separuh daripada 180. Separuh daripada 180 berapa? 90. So maksimum akan berlaku pada sudut 90. Cuba tekan sin 90 berapa? Ada kalkulator tak? A omega kuasa 2, kat sini sin 91. That is why di sini kita A ni sebenarnya A maximum. So kita akan dapat A maximum sebenarnya sama dengan negatif A omega kuasa 2. Okey. Sebenarnya untuk V dengan A ni dia ada dalam sebutan massa dan juga dalam sebutan displacement, sebutan X. Okey. So, kita tengok yang ni. Sebab saya buat sinilah. Saya besarkan sikit. Okey. Alright. V dengan A V dengan A. So kita ada V, kita ada A. V kita mulakan dengan V dulu. V. Okey.
Yang pertama kita nak time function. Time function, fungsi masa. In time function. Yang kedua in displacement function. Okey. Jadi V kita ada dua. Satu time function ataupun T. Yang kedua displacement function ataupun X. Okey. Kalau time function kita boleh terus gunakan apa yang kita dah dapatkan lah. Kita dah dapat tadi, kita dapat V yang ni V sama dengan A omega cos omega T. This one is actually the formula for V dalam fungsi masa in function time ni. Okay, so kita ada yang ni. Okay, kalau dalam fungsi displacement pula, okay, dalam fungsi displacement yang ni, okay, kita punya V sama dengan plus minus omega punca kuasa 2 A kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2. Okay, yang ni is also given. Yang ni juga diberi di dalam ini juga diberi di dalam list of formula. So boleh guna je nanti. Okay. Dekat dalam nota dia dah ada macam mana nak dirah tu. So kalau awak tak faham macam mana nak dirah daripada nota, just go through the note. Kalau awak tak faham, awak boleh PM saya secara personal. Okay, dekat mana awak tak faham. So this two, kita ada dua fungsi masa, satu lagi fungsi displacement. Sama juga dengan acceleration. Sama juga dengan acceleration. Acceleration pun ada dua. Okay, acceleration pun ada dua. Yang pertama fungsi masa, yang kedua kita ada dalam fungsi displacement. So untuk fungsi masa acceleration kita akan guna yang kita dirah tadi, A equal to negative A omega kuasa 2 sin omega T. Okay, kalau X yang ni fungsi X kita akan guna A sama dengan negatif omega square X. Okay, negatif omega square X ataupun dia one dalam fungsi displacement lah. Yang ni dalam fungsi displacement, yang ni dalam fungsi masa. Okey. Yang ni mungkin saya bertunjuklah sebab ini very simple one. Okey, sebab tadi kita ada from displacement in simple harmonic motion we have X sama dengan A sin omega T. Okey, yang ni daripada displacement equation untuk simple harmonic motion. Okey, mana A? Saya ada A kat sini. This one is the A. Sin, mana sin? This one is sin omega T. Sin omega T. So, semua yang saya put in circle ni adalah X. That is why saya boleh gantikan, okay, yang ni sama dengan negatif, saya keluarkan omega kuasa 2, saya ada A sin omega T. Yang mana A sin omega T ni adalah X. That's why saya akan dapat negatif omega square X dalam fungsi displacement. Okay. So kita akan dapat acceleration dalam fungsi displacement adalah negatif omega square X. Sebab X tersebut saya gantikan sebab saya dah tahu X tu sebenarnya A sin omega T. A sin omega T is actually part of this formula. Which is saya boleh gantikan dengan X. Negatif omega square X. Okay. So awak tengok yang ni dulu. Okay, tengok dua ni dulu.
V dalam fungsi masa, V dalam fungsi displacement. Lepas tu tengok juga kepada sistem that execute simple harmonic motion. Lepas tu definition bagi simple harmonic motion. Dan untuk kelas besok saya akan tengok kepada energy dan juga contoh bagi case yang kita bincang hari ini. Okay, untuk hari ini kita tak bincang contoh lagi, just go bit about the theory part for the velocity and acceleration of simple harmonic motion. Okay, so kita pun tak ada masa dah, habis masa dah, 1:30 dah pun. Jadi untuk kelas hari ini itu saja, nanti kita akan jumpa lagi besok. Okay, seperti biasa besok kita akan buat kelas seperti biasa dan besok saya akan fokus kepada example untuk apa yang kita bincang hari ini dan juga saya akan masuk energi lah, tenaga. Okay, so itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ada any question to ask? Ada soalan nak tanya? You have any question to ask? Tak ada, sir. Tak ada, okey. Kalau tak ada, okey, kita habis sampai sini, nanti kita jumpa lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir.